Berzakat mengundang keberkatan pada harta yang kita miliki serta kehidupan dan menjadi makanan rohani yang akan membahagiakan hati. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita ke segmen Mencari Berkat bersama yang berbahagia Ustaz Halim Din membicarakan tajuk Kemanisan Berzakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam rancangan Al-Hidayah dalam segmen Mencari Berkat. Sedang penonton, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang sedia kita maklum bahawa di dalam rukun Islam yang 5 itu ada satu tuntutan kefarduan ke atas umat Islam, iaitu yang disebut sebagai ibadah zakat. Maka kalau kita melihat kepada pengertian zakat itu, bermaksud bersih, suci, berkat dan subur. Dan menurut pengertian istilahnya, bermakna zakat itu ialah orang-orang yang mempunyai harta, maka wajib mereka mengeluarkan harta-harta yang tertentu dan diberikan kepada golongan yang tertentu, kemudian dengan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Oleh demikian kita lihat, bila mana Allah memfardukan kepada orang-orang Islam supaya mengeluarkan harta yang tertentu itu diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu yang berhak menerima zakat, bererti ada sesuatu hikmah, ada sesuatu yang Allah nak memberi kepada mereka yang mempunyai harta kelebihan daripada mereka yang tidak mempunyai harta. Oleh demikian, bila mana kita lihat sebagai ibadah yang difardukan kepada golongan yang tertentu itu, yakni orang yang mempunyai harta, maka zakat yang dikeluarkan itu sebenarnya mempunyai kesan natijah yang disebut sebagai kemanisan berzakat. Sebab bila mana Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada mereka-mereka yang mempunyai kekayaan, Allah nak memberi bonus. Tuan-tuan, Allah nak memberi sedikit perkara yang berbentuk kebaikan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Di antaranya yang kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada mereka itu, yakni orang yang kaya, dikenali sebagai nafkah yang wajib, iaitu zakat. Untuk apa? Tujuannya untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya untuk membersihkan diri mereka daripada dosa, kemudian untuk menyucikan akhlak-akhlak yang keji itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita lihat fungsi ibadah zakat, kesan daripada ibadah zakat itu sebenarnya ayat yang tersebut dinyatakan untuk membersihkan dosa mereka daripada kalangan orang yang berharta. Kemudian untuk menyucikan jiwa mereka daripada jiwa yang kotor, daripada penyakit bakhil dan bin kedekut. Sebab bila mana kita melihat kepada orang-orang yang kaya, kebanyakannya bila mana mempunyai harta, kadang-kadang sifat tamak, halauba yang dalam keadaan berterusan. Maka Allah meletakkan ibadah zakat kepada mereka ini supaya mereka dapat membersihkan diri mereka daripada sifat yang menjadi sebagai satu sifat yang keji. Maka bila dikeluarkan zakat itu, mudah-mudahan mereka hilang daripada sifat bakhil dan mereka tidak lagi menjadi orang yang kedekut. Oleh itu kita lihat kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Bila mana Rasulullah berhadapan dengan orang-orang fakir dan miskin, Rasulullah meraihkan mereka. Dan bila mana Rasulullah di masjid, Rasulullah bersama dengan orang-orang fakir dan Rasulullah bersama dengan orang-orang miskin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, mafhumnya, barang siapa yang mencintai orang-orang fakir dan miskin, bermakna dia berakhlak dengan akhlak Nabi. Dan barang siapa yang membenci fakir dan miskin, bermakna mereka itu berakhlak dengan akhlak Fir'aun. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila dinyatakan sebagai nak menghilangkan sifat bakhil dan kedekut itu, bermakna orang yang mengeluarkan zakat itu, Allah sudah memberi kepada mereka suatu perkara yang mana mereka sudah bersihkan diri mereka daripada dosa. Kemudian mereka dapat menyucikan diri mereka daripada akhlak yang buruk. Inilah yang dikatakan, yang dinamakan halawatu ikhraj zakah.
Bermakna mereka ada kemanisan. Di mana letaknya kemanisan itu? Kerana mereka sudah membantu orang-orang fakir dan miskin. Dan di kalangan mereka yang berhak menerima zakat, dikenali sebagai orang yang mustahik zakat ataupun orang yang berhak menerima zakat. Kita sebagai muzaki, orang yang membayar zakat, hati yang ikhlas, bermakna kita membantu sebagai tuntutan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi keringanan sedikit kepada orang fakir dan miskin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita membantu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebenarnya tujuannya untuk mereka ini mengeluarkan diri mereka daripada kepompong, daripada cengkaman, kemiskinan dan kesusahan. Alhamdulillah, ada yang kadang-kadang diberi bantuan zakat. Mereka dalam keadaan bersyukur kepada Allah, berusaha dengan lebih gigih. Dan mereka pula menjadi golongan yang mengeluarkan zakat. Ini yang kita namakan sebagai halawatu ikhraj zakah. Bermakna kemanisan itu sudah ada kepada orang yang membayar dan kemanisan juga terletak juga pada orang yang menerima zakat. Kalau begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermakna kita jadikan ibadah zakat ini sebagai tuntutan kefarduan yang kita tidak boleh menjadikan sebagai hukum yang ringan, tetapi anggaplah ibadah zakat ini takaful ekonomi umat Islam. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat dan kebaikan bertemu kita sedang penonton, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita menyebut sebagai kewajipan berzakat itu sebenarnya bukan hanya kepada orang lelaki tetapi juga kepada wanita-wanita. Kerana kita lihat di antaranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas wanita itu bagi mereka yang menyimpan emas dan perak, bermakna mereka wajib mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, ya, kalau kita lihat bagaimana hari ini perhiasan wanita itu dijadikan sebagai barangan perhiasan yang kekal. Kadang-kadang melebihi daripada 1 kilo ya, wang ataupun emas yang mereka miliki itu. Jadi apakah mereka yang mempunyai perhiasan seperti mana yang kita biasa tengok filem Mami Jarum, ya, mereka mempunyai banyak emas. Apakah keadilan kalau mereka tidak mengeluarkan zakat emas? Oleh itu, apa yang kita nak melihat kepada rezeki dan anugerah kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu, kita juga diberi suatu amanah kepada orang yang memiliki emas, maka wajiblah mereka mengeluarkan zakat emas mereka. Kerana apa? Kerana tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mempunyai harta. Oleh kerana kita lihat bila mana Allah Subhanahu wa taala memberi suatu kefarduan kepada orang Islam, bagi kita sebagai orang lelaki dengan zakat, berbagai zakat, zakat gaji, zakat pertanian, zakat penternakan, zakat saham dan sebagainya. Begitu juga bagi orang wanita. Mereka mempunyai harta kekayaan, emas, perak. Begitu juga mereka juga bekerja makan gaji. Mereka juga bekerja berbagai-bagai pendapatan. Dan mereka memiliki. Semuanya ini Allah Subhanahu wa taala beritahu di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah kamu harta yang datangnya daripada usaha kamu yang baik-baik. Kemudian daripada hasil bumi ini, sama ada pertanian dan sebagainya, maka wajib ke atas kamu keluarkan zakat. Oleh demikian itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita lihat kepada konsep ibadah zakat itu membantu golongan-golongan yang susah, begitu juga mereka yang lain yang diberi nama sebagai mustahik zakat. Penerima zakat itu berhak menerima harta kita yang kadarnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih lagi mempunyai alasan? Apakah kita masih lagi dalam keadaan yang tidak memikirkan sebenarnya orang yang mengeluarkan hartanya itu Allah berikan berbagai-bagai ganjaran di dalam syurga. Allah sediakan syurga, di dalam syurganya berbagai-bagai keindahan dan kecantikan. Semuanya ini adalah disebut sebagai adanya kemanisan. Kalau iman ada kemanisan, bermakna ibadah zakat pun ada kemanisan. Ya, begitu juga di dalam keadaan kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sempurnakan rukun Islam yang 5 itu berdasarkan kepada rukun Islam yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, kemudiannya bersembahyang 5 waktu sehari semalam, kemudiannya berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitul Haram. Akhirnya kita sudah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang sudah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita mencari kemanisan berzakat, sudah tentulah sifat takwa ini yang mana lahir daripada ikhlasnya kita di dalam beragama, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan di antaranya tujuan berzakat itu juga untuk mencari keberkatan kehidupan. Ada perniagaan kita, perniagaan yang maju. Ada pertanian kita, pertanian yang subur. Ada penternakan yang membiak. Ini bermakna semuanya ini Allah tentukan kepada mereka yang mempunyai harta. Bagi kita yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur, kata Allah, kami akan tambahkan nikmat kepada mereka, dan bagi mereka yang kufur, engkar, mengeluarkan zakat, maka mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu marilah sama-sama kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah. Bila mana kita menjadi hamba yang bertakwa, maka Allah memberi kemanisan orang yang melakukan ibadah. Bila kita menjadi orang yang bertakwa, Allah meletakkan kemanisan imannya itu. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in, bila mana mereka diperingatkan oleh Rasulullah tentang kefarduan ibadah zakat, maka mereka laksanakan dalam keadaan ikhlasnya, mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas di dalam agama. Oleh yang demikian, maka marilah kita cuba untuk menjadikan diri kita ini sebagai orang yang tidak kedekut dan tidak bakhil, walaupun kita ini Allah jadikan wa kanal insanu qatura. Sesungguhnya manusia itu bertabiat bakhil dan kedekut. Kalau begitu bermakna ibadah zakat ini nak mewujudkan sifat kemanisan bagi orang yang mengeluarkan zakat dan bagi orang yang menerima zakat. Sekian, mudah-mudahan